berkorban untuk agama, berkorbanlah seperti orang pada ayat yang ke-8 surah Hasyr. Jika kita tidak tegar untuk berkorban tapi kita suka membantu, maka jadilah seperti orang pada ayat yang ke-9 golongan Ansar yang suka membantu. Jika kita tak dapat nak lakukan kedua-duanya, berkorban pun tak boleh, nak membantu pun sukar, maka jadilah orang seperti ayat yang ke-10. Doakan orang-orang yang buat benda tu. Doakan orang yang berkorban, doakan orang yang suka membantu. Jangan mencela, jangan menghina. Kan ada cerita terbaru. Ada orang yang mencela dan menghina. Member tu dah meninggal dah. Orang yang dicela dan dihina tu dah meninggal dah. Tak boleh nak jawab apa-apa soalan. Tapi kenapa mulut kita ringan untuk mencela dan menghina orang lain? Doakan sedih. Itu lebih menenteramkan jiwa. Dan berkaitan dengan ayat yang ke-10 ni, sedikit lagi saya nak recap. Bentuk doa yang dipohonkan, bentuk contoh doa yang dipohonkan pada ayat yang ke-10 ni, Allah sebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillah. Jangan jadikan pada hati kami sebarang bentuk iri hati. Ghillah sebarang bentuk iri hati. Dan menariknya, Allah pernah datangkan gagasan yang sama, bentuk idea yang sama dalam surah Nur. Dalam surah Nur, sewaktu Allah beri respon terhadap peristiwa ifki yang berlaku pada Aisyah, Ummuna Aisyah. Ayat 12 surah Nur, laula isami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Sepatutnya sewaktu kamu dengar sebarang tuduhan kepada mana-mana manusia. Sepatutnya sewaktu kamu mendengar tuduhan kepada mana-mana manusia, terutamanya kepada orang beriman, lebih-lebih lagi dalam peristiwa ini, kepada isteri Nabi, kepada ibu kita, Ummahatul Mukminin. Apa yang sepatutnya dibuat oleh orang beriman? Zanna, orang beriman sama ada lelaki ataupun perempuan, dia memberi sangkaan, dia menyangka bi anfusihim khaira. Dia menyangka diri dia baik. Dia menyangka diri dia baik. Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan dia berkata ini tuduhan yang dusta, tuduhan dusta yang nyata. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni begini. Orang beriman sepatutnya tidak ada rasa dengki, iri hati, was-was terhadap orang beriman yang lain. Orang beriman sepatutnya tak perlu ada rasa was-was, iri hati, dengki pada orang beriman yang lain. Tak ada rasa cemburu, tak ada rasa dengki. Cemburu dengan suami itu ia perlu. Tapi ini dengan orang beriman yang lain. Kalau dia dapat kebaikan, walaupun kita tak baik dengan dia, kita turut rasa gembira. Kalau dia dapat berita duka, walaupun kita tak baik dengan dia, hubungan tak baik dengan dia, kita turut perlu rasa berduka. Itu maksud la taj'al fi qulubina ghillah. Jangan jadikan pada hati kami kegelinciran. Ghil ni gelincir. Ghil ni hati yang ada dendam, dengki, terutamanya kepada orang beriman. Dan benda ni teorinya senang tapi praktikalnya sukar. Teorinya senang, praktikalnya sukar. Terutamanya bila kita sudah hanyut dalam sistem hidup yang adanya persaingan,
yang menyemarakkan perlumbaan, yang dia punya fokus bagaimana aku nak lebih maju dari dia. Sedangkan tuntutan agama berkaitan dengan persaingan adalah tentang hal ihwal mendekatkan diri dengan Allah dan mengejar akhirat. Berkaitan dengan dunia, apa yang agama beri contoh dan tuntutan ialah jalan leha-leha. Tentang dunia ni, Allah suruh jalan leha-leha je. Berjalanlah di atas muka bumi. Tak perlu kejar-kejar, tak perlu bersaing. Tapi bila sebut tentang keampunan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, berkejar-kejaranlah, bersainglah untuk dapat pengampunan dari Tuhanmu. Fastabiqul khairat, musabaqah, kan musabaqah, bertandinglah, bersainglah untuk buat kebaikan. So kalau cara memandang kita itu betul, maka persaingan kita akan menjadi persaingan yang sihat. Bukan untuk meninggikan dunia, tetapi mengejar akhirat. Kan, nampak tak? Okey, itu mukaddimah. Recap kepada ayat-ayat sebelum. Kita nak masuk ayat yang ke-11 dalam surah Hasyar. Ingat lagi cerita dia? Cerita tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Dan sewaktu Nabi SAW bagi sebentuk ultimatum. Bahasa dia tinggi. Ultimatum. Ultimatum ni apa? Kata putus. Ultimatum ni kata putus. Bagi verdict, bagi keputusan kepada Yahudi Bani Nadir kena beredar, diusir. Siapa yang datang untuk beri bantuan? Orang munafik. Dan sekarang Allah nyatakan apa janji-janji orang munafik kepada Yahudi Bani Nadir. Tuan-puan, ayat ini ayat yang menggerunkan. Gerun bagaimana? Kita kadang waktu kita tak suka pada orang tu, kan? Sebelum ni kan kita adalah kita tak suka pada orang tu, tak suka pada orang ni. Bila orang tu gaduh dengan kawan kita, kita datang pada kawan kita, kita beri janji yang bukan-bukan, yang macam-macam pada kawan kita. Kau jangan risau. Kau terus je. Aku sokong kau dari belakang. Kau buat je apa kau nak buat. Aku sokong kau dari belakang. Tanpa kita sedari bahawa Allah rekod, Allah rakam perkataan kita. Dan kita tak tahu, kelak di akhirat, rakaman itu akan disiarkan semula atau tidak, bergantung kepada tindakan kita. Bertaubat atau tidak. Jika kita bertaubat, ya, rakaman itu tak akan disiarkan dan besar kemungkinan rakaman itu dihapuskan. Seolah-olah kita tak pernah buat dosa tu. Tapi bayangkan kalau kita tak sedar dan kita tak bertaubat. Kesan dia apa? Allah datangkan contoh ini. Baju apa? Contoh Baju adil. Orang-orang yang pernah, kan, orang-orang yang pernah menghasut dan dirakam, diletakkan dalam Quran. Siapa yang baca? Seluruh manusia zaman berzaman sampai akhirat. Apa hasutannya? Alam tara ilal ladina nafaqu. Tidakkah kau melihat, wahai Muhammad, orang-orang munafik itu, sikap mereka. Yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru. Mereka berkata kepada adik-beradik mereka. Allah sebut perkataan ikhwan. Mereka berkata kepada saudara mereka.
Mereka berkata kepada adik-beradik mereka, saudara mereka yang kufur min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Allah sebut tentang puak munafik yang bersekongkol dengan Yahudi Bani Nadir, yang buat perjumpaan rahsia. Dan cuba tengok cara Allah describe mereka ni. Berkata kepada saudara mereka, ikhwanihim, allazina kafaru, yang kafir, min ahlil kitab, dalam kalangan ahli kitab. Ayat ini tuju kepada orang yang spesifik dan rakan dia juga manusia yang spesifik. Bukan secara general. Ayat ni bukan dalam bentuk, tidakkah kau lihat orang munafik yang berbincang dengan orang Yahudi? Tak. Spesifik Allah sebut. Golongan tertentu. Dan Allah tidak apa nama, ayat itu tidak dalam bentuk retorik yang berpusing-pusing. Tak. Kau tak tengok ke orang munafik yang berbincang dengan saudara mereka? Kenapa sebut saudara? Hubungan rapat dan akrab. Kenapa sebut saudara? Hubungan itu sudah lama dan erat. Siapa saudara mereka? Orang-orang kafir dalam kalangan ahli kitab. Bukan semua ahli kitab kufur, tetapi ada dalam kalangan ahli kitab itu yang tandan pisang yang busuk dan buruk. Apa perkataan mereka? Apa janji yang mereka ulang-ulang? Yaqulun, fi'il mudhari', janji yang mereka ulang-ulang. La in ukhrijitum, kalau kamu diusir, kalau kamu dihalau, la nakhrujanna ma'akum, sungguh kami akan keluar bersama dengan kamu. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan tunduk dan taat pada siapa pun selama-lamanya. Tu tengok kalimah-kalimah orang-orang yang begitu keras hatinya. Dia sanggup lemparkan kata-kata yang melampau demi kerana nak dapatkan kepercayaan manusia. Kami tak akan tunduk pada siapa-siapa selama-lamanya. Kalimah tu kan bahaya. Tak akan tunduk pada siapa-siapa. Engkau tak nak tunduk pada Tuhan. Wa in qutiltum, dan kalau kamu berperang, lanansurannakum, kami pasti akan bantu. Kami pasti akan bela. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah tutup perkataan itu dengan ayat itu dengan Allah Maha menyaksikan bahawa apa yang mereka utarakan itu dusta belaka. Itu janji orang munafik kepada Yahudi Bani Nadir. Bayangkan tuan-tuan, kita berjanji depan manusia 5 tahun sekali ketika nak diundi, kami akan buat begini untuk bantu. Kami akan buat begini untuk bantu. Kami pasti akan buat. Kita tak dengar Allah punya verdict, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, tak. Tapi bentuk-bentuk janji-janji bulan bintang macam tu, Allah yang jadi saksi bahawa mereka pendusta. Allah jadi saksi bahawa mereka pendusta. Tuan-puan ingat lagi kes arwah Adib, ahli bomba yang terkorban.
suatu rusuhan. Apa jadi pada kes dia? Apa usaha yang kita boleh buat? Allah akan buka kes tu nanti di akhirat. Yang terlibat, tak kira yang buat, yang menyokong, yang bersekongkol, semua akan dibongkar. Wallahu yashhad. Ini bukan siapa-siapa jadi saksi, ini Allah jadi saksi. Innahum lakadzibun. Bahawa mereka berdusta. Lakadzibun, kadzib. Ni perkataan kadzib dalam bentuk isim fa'il. Dia bukan sekadar satu kali berdusta. Tak. Lakadzibun ni maksudnya selama-lamanya dia dikenali sebagai orang yang menipu. Lakadzibun adalah gelaran. Dan nama ni kekal. Nama ni kekal. Gitu. Nama ni kekal. So, ayat 11, kata-kata manis, janji manis orang munafik kepada orang Yahudi, dan menariknya ayat 12 Allah datangkan apa yang sebenarnya berlaku. Ketika mereka berjanji, la in ukhriju, kalau kamu dihalau, ni kan perkataan dia, la in ukhriju, kalau kamu dihalau, Allah ulang. La in ukhriju, jika mereka dihalau, tak kala mereka dihalau, la yakhrujuna ma'ahum. Orang-orang munafik tidak keluar bersama mereka. Wala in qutilu, dan tak kala mereka diperangi. Ayat di atas wa in qutiltum. Di sini wala in qutilu, tak kala mereka diperangi, la yansurunahum. Mereka tidak sekali-kali membantu mereka. Orang munafik tidak bantu orang Yahudi. Wala in nasaruhum, dan kalaupun mereka pada waktu itu membantu orang-orang Yahudi, la yuwallunnal adbar, la yuwallunnal adbar, pasti mereka akan bercawat ekor. Apa maksud bercawat ekor? Pasti mereka semua akan melarikan diri. Tak kira Yahudi ke orang munafik ke. Kalaupun mereka bersatu, ini Allah beri gambaran. Kalaupun mereka bersatu menentang orang beriman, pada waktu itu mereka pasti akan melarikan diri. Summa la yunsarun. Kemudian mereka sekali-kali tidak akan dapat pertolongan. Tuan-tuan, ayat ini turun selepas daripada peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir. Selepas peristiwa tu ayat ni turun. Surah ni turun pula adalah komentar Allah terhadap peristiwa tu. Waktu benda tu berlaku, orang beriman have no idea apa yang berlaku. Diorang hanya taat perintah Nabi, kepung, kita kepung. Diorang tak tahu apa yang berlaku, perbincangan sulit, perbincangan rahsia antara munafik dengan Yahudi, tak tahu. Diorang tak tahu apa yang ada dalam hati orang Yahudi. Yang pada ayat kedua Allah sebut tentang hati mereka kami datangkan dengan rasa ketakutan yang melampau. Tak tahu. Tapi setelah peristiwa itu, Allah turunkan surah ini untuk memberi gambaran yang jelas kepada orang beriman. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Wow,
Oh, rupanya macam ni. Oh, ada pakatan rahsia antara diorang. Oh, walaupun mereka berpakat, takkan berlaku. Orang munafik takkan bantu. Orang munafik takkan keluar bersama-sama. Orang munafik, kalaupun mereka bantu, mereka akan berlari. Kerana takut. Kerana takut apa? La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kerana kehadiran orang beriman itu sudah sangat ditakuti. Lebih mereka takuti dari Allah. Dalam hati mereka, yang namanya manusia, orang beriman ni, lebih mereka takuti berbanding takut pada Allah. Zalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Ini kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Yafqahun, kata akar dia faqihah. Faqihah ni faham dengan dalam. Faqihah ni faham sedalamnya. Daripada perkataan faqihah, keluarlah istilah yang kita kenal sebagai fiqh. Fiqh. Fiqh ni ialah ilmu tentang peraturan dan undang-undang yang sangat detail dan mendalam. Itu yang kita sebut fiqh tu. Tapi sebut dia tapi tak tahu apa maksud dia kan. Fiqh ialah ilmu tentang peraturan dan undang-undang berkaitan dengan syariat dan pengetahuan itu mendalam, detail dan terperinci. Dalam Quran dan hadis, kadang tak disebut apa rukun dan apa syarat. Kan syarat sah solat apa? Wudu, Islam, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu perinciannya. Perincian tu yang disebut fiqh. So, sekarang Allah bagi tahu, mereka tak berani buat itu semua sebab orang beriman, sebab manusia. Bukan kerana takut Tuhan pun. Dan perangai semacam itu Allah kata adalah perangai orang-orang yang dia tak tahu realiti sebenar. Sama macam kita. Ada dalam kalangan kita, masyarakat kita, yang buat ibadah kerana takut manusia. Bila tanya kenapa solat Jumaat? Takut nanti apa orang kata Ustaz. Nanti kawan-kawan dekat ofis, kawan-kawan perempuan dekat ofis cakap apa pula? Loh, dia solat Jumaat sebab takut orang mengata. Kenapa buat macam tu? Takut nanti orang cakap apa? Sepatutnya ketundukan, kepatuhan, ketaatan, kerisauan, kegusaran kembali pada Tuhan, kembali pada Allah, bukan pada manusia. Ni ayat 13 ni. Kan kenapa kita buat satu-satu perintah dan arahan? Kerana manusia ke kerana Allah? Sebab ada manusia yang Allah sifatkan, mereka lebih takut orang beriman berbanding takut Allah. Orang munafik tu tak takut dengan Allah, tapi dia takut dengan orang mukmin. Sepatutnya kita ni hidup ni, kita takut pada Allah. Tapi mereka tak takut. Why? Sebab mereka tak beriman. Jadi mereka tak kisah pun tentang Allah. Ada kesan tak ketakutan pada Allah ni dengan tata cara hidup kita? Ada. Sangat besar. Kita sepatutnya, kita tak takut pada manusia. Kerana manusia tak tahu hati kita. Manusia tak tahu apa yang tersembunyi.
Sepatutnya kita patut rasa risau, khawatir, galau dengan Allah. Sebab Allah tahu apa yang tersembunyi. Allah tahu hati kita. Kenapa orang munafik takut orang beriman? Sebab mereka takut kalau orang beriman tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mereka juga akan dihalau dari Madinah dan mereka juga akan kena pulau. Mereka takut orang-orang mukmin sebab mereka nampak dan saksikan bahawa orang mukmin sangat menjaga dan sangat tinggi rasa takut kepada Allah. Dan orang beriman tidak pernah takut pada manusia. Baru nampak wibawa, izzah. Baru nampak karakter. Sebab tu orang munafik, orang Yahudi takut kepada orang beriman. Kalau tengok sekarang, adakah orang yang tidak beriman takut melihat orang beriman? Tak. Sebab orang beriman sekarang tak takut Tuhan. Tak takut Allah. Maka Allah tak berilah izzah dan kekuatan tu. Kita bukan nak orang takut kita. Kita nak orang respect. Kita nak orang gerun. Perkataan orang beriman ni perkataan-perkataan yang memutuskan. Yang ada nilai, yang ada weightage, yang ada pemberat. Kan? Dan bila Allah kata zalika bi annahum qaumul la yafqahun. Kan patut ke manusia yang lebih kita risaukan dan takuti? Benda ni sepatutnya tak berlaku. Sebab tak mungkin kita takut pada makhluk yang tak berkuasa, tak boleh bawa kesan apa-apa. Berbanding takut kepada Allah yang menguasai segala sesuatu. Tapi orang munafik tak faham. Orang munafik tak beriman. Dia tak fikir. Tak terpakai dekat kepala dia. Mereka nampak dunia je. Mereka takut pada manusia yang manusia tak ada kuasa apa-apa pun. Tak tahu Allah kata, la yafqahun. Mereka tak mengerti akan realiti itu. Mereka tak tahu tentang hakikat. Dan ayat ni juga disebut tentang orang munafik. Tapi rupanya menegur orang beriman. Hati ni Allah tahu. Dan Allah tahu kita gerun dan takut pada siapa. Asyaddur rahbah. Gerun dan takut pada siapa. Ya, takut kena tangkap polis. Takut kena tangkap haluat. Lebih takut dari Allah. Lebih dari takut kepada Allah. Begitu. So kita kena membina rasa takut tu. Cuma macam mana nak membina rasa takut? Kan? Macam mana nak membina rasa takut? Okey, tunggu. Di hujung surah ini ada jawapan dia. Kemudian ayat 14, la yuqatilunakum jami'a. La yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid
tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta zalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Ini komentar Allah terhadap perangai orang munafik dan orang Yahudi. Dan ini juga peringatan besar kepada orang-orang beriman. Apa lagi kelemahan mereka? Mereka tak berani berperang kepada kamu. Mereka waktu berperang dengan kamu, mereka bukan dalam keadaan satu hati. Tak. Masing-masing ada kepentingan masing-masing. Sebab bila orang beriman dengar ada pakatan orang munafik nak bantu Yahudi, kan orang kata 2,000 orang, kami ada 2,000 orang yang akan bantu kamu. Kita kalau dengar kabar angin macam tu, orang beriman akan rasa gusar dan takut. Kita boleh menang ke ni? Kita ada 600 orang je ni. Kan lepas perang Uhud kan, berapa ratus tinggal? Tinggal 600 orang je yang dikira sebagai tentera. 600 nak lawan 600 orang Yahudi, ditambah orang-orang munafik nak bawa lagi 2,000 orang. Kita boleh menang ke ni? Orang beriman sudah mula goyah. On paper takkan menang. Orang beriman dah terkesan. Tapi Allah beritahu realiti. Orang munafik dan orang Yahudi sekali-kali tidak akan bersatu untuk melawan orang Islam, orang beriman secara berdepan. Ayat ini juga bagi tahu, jangan risau, jangan khawatir, jangan takut. Orang munafik takkan bantu, takkan datang nak bantu Yahudi tu pun. Sebab golongan macam ini, mereka yang cinta dunia ni, mereka ni bacul. Mereka takut nak perang. Mereka tak ada objektif yang sama. Tak mungkin mereka bersatu. Semua ada kepentingan masing-masing. Bila dunia jadi taruhan, bila orang yang cinta dunia dan dunia jadi taruhan, siapa yang nak mati? Ya, siapa yang nak mati? Tak ada. Walaupun mereka dua kelompok yang tak suka pada orang beriman, tak suka pada Nabi, objektifnya sama, tapi mereka tak berani. Sebab mereka masing-masing ada kepentingan masing-masing. Nak naikkan kedudukan, nak itu, nak ini, mereka tak akan bersatu. Samalah macam orang-orang tidak beriman sekarang. Ukraine, apa lagi, kuasa-kuasa barat, masing-masing ada kepentingan masing-masing. Yang dulu tu Iraq kena serang, berapa gabungan berapa gabungan negara? Britain, Perancis, Amerika. Apa ingat diorang bersatu ke? Tak, masing-masing ada kepentingan. Kita nampak macam bersatu, tak. Kalaupun berani nak berperang menghadapi orang beriman, Allah kata apa? Illa fi quram muhassanah. Kecuali di belakang benteng-benteng. Kalau mereka nak lawan pun, mereka akan lawan dari tempat yang mereka rasa selamat. Dari belakang benteng. Tempat mereka yang ada banyak tempat perlindungan. Au mi wara'i judur. Atau di sebalik tembok. Ini cara berperang. Pengecut. Baling batu sembunyi tangan. Berperang dari belakang benteng, berperang dari belakang tembok. Sebab mereka senang nak lari dan nak sembunyi.
Kenapa sebut dengan cara macam ni? Zaman tersebut, peperangan dibuat dekat padang terbuka, open space. Jumpa depan-depan. Tapi diorang tak berani. Tak berani. Tempat terbuka, tempat lapang tak berani. Dengan kata lain, Allah bagi tahu diorang sendiri takkan berperang. Mereka akan hasut orang lain untuk berperang bagi pihak mereka. Kan? Sama. Sekarang pun sama. Tak berani. Depan-depan kita, jumpa kita depan-depan tak berani. Dia berani bawa berita, bawa cerita kat belakang. Cerita pada orang tu, cerita pada orang ni. Jumpa kita tak berani. Takut. Sama macam kes orang yang kutuk. Apa? Almarhum Yusuf Qardawi. Dia dah mati baru berani kutuk. Depan-depan tak berani. Waktu orang tu hidup tak berani. Dah mati baru berani cakap. Begitu begini. Orang munafik bukan ahli kitab. Ahli kitab ni Yahudi. Orang munafik waktu tu bangsa Arab. Bukan ahli kitab. Pukul penghutang yang dah mati. Masih hidup tak berani pun. Tak berani nak tagih pun. Allah gambarkan mereka ni pengecut. Manusia-manusia yang tidak bersandar pada Tuhan, dia akan jadi manusia pengecut. Manusia-manusia yang tak ada rasa, yang tak kenal Tuhan, dia akan jadi manusia pengecut. Illa fi quram muhassana aw min wara'i judur. Dia berani belakang dia, depan-depan tak berani. Malah Allah bagi tahu satu rahsia besar. Apa dia? Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan antara mereka sangat dahsyat. Rupanya mereka sesama mereka pun tak ngam. Sesama mereka pun berbalah dan bergaduh. Kan sekarang kita tengok pembantaian etnik masyarakat Islam Hui di China. Kerajaan China nak runtuhkan masjid yang ada nilai yang berusia ratusan tahun. Masjid dekat Hui, China. Masyarakat Hui. Di samping camp. Apa nama? Uyghur. Yang tak settle-settle. Sebenarnya dalam kalangan pimpinan China tu, you name it, yang daripada presiden kepada timbalan presiden yang bawah-bawah semua tu, gaduh. Gaduh. Parti tu dengan parti ni gaduh. Ba'suhum bainahum syadid. Pergaduhan antara mereka dahsyat. Tu belum lagi masuk kongsi gelap, dahsyat. Apa yang kita nampak, China gah, besar, kuat. Dan dia tak. Perbalahan, permusuhan antara mereka sesama sendiri amat keras, Allah kata. Amat keras. Tapi dari luar, orang luar melihat, tahsabuhum jami'a. Kamu menyangka mereka bersatu padu. Dan sekarang Allah bagi tahu, wa qulubuhum syatta. Hati mereka berpecah belah. Kita nampak macam kukuh, macam bersatu. Tapi Allah bagi tahu hati mereka
hati mereka pecah. Wa qulubuhum syatta. Dan kemudian Allah tutup dengan zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Mereka adalah kaum yang tidak berakal. Mereka adalah kaum yang tidak berfikir. Mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kalau di atas ayat 13, zalika bi annahum la qaumul la yafqahun. Mereka tidak memahami realiti. Di bawah kaum yang tidak berakal. So tuan-puan, kalaulah kita tak kenal Allah, kita tak akan kisah tentang apa nasihat dan peringatan dari Tuhan ni. Allah sedang beritahu kepada orang beriman, apa yang kamu ada tu, keimanan yang kamu ada sangat berharga. Sebab tanpa keimanan kepada Allah, yang kelak keimanan ini akan membantu kamu mengenal Tuhan. Tanpa itu semua, kamu akan jadi manusia yang saling bermusuhan. Kamu akan jadi manusia yang saling ada kepentingan. Kamu akan jadi manusia yang di luarnya nampak macam gah, di dalamnya rupanya hati saling bergaduhan. Yang bila-bila masa boleh hancur dan runtuh. Bukti terbesar setakat ni pada zaman moden ni adalah peperangan antara Rusia dan Ukraine. Apa berlaku sebelum peperangan? Ukraine di backup. Ukraine disokong oleh negara-negara EU. Negara-negara Kesatuan Eropah, EU. Sehingga negara Kesatuan Eropah ni bagi warning pada Rusia. Kau serang, kami akan serang balas. US backup Ukraine. Jangan berani-berani serang. Kau serang, kami akan serang balas. Bila Rusia serang Ukraine, tak ada satu negara pun yang bantu Ukraine. Diorang gertak je. Tak berani pun. Malah ada satu kali, tentera Rusia saja-saja terbangkan DP kapal terbang, DP pesawat tu, pesawat tempur, saja-saja lalu dekat Great Britain. Lalu dekat kepulauan Great Britain tu. Kelang kabut. British ni orang British, kelang kabut. Ada sistem pertahanan diceroboh, itu ini, tak berani buat apa pun. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka bersatu, tapi hati mereka sebenarnya berpecah. Dan ini juga panduan besar untuk kita orang beriman sedang menghadapi gelombang-gelombang pemikiran. Gelombang-gelombang pemikiran macam mana? LGBT. Kan ada pihak-pihak yang nak menormalisasikan LGBT. Allah bagi tahu mereka tu nampak macam hebat. Kan berjaya pengaruhi Disney, berjaya pengaruhi itu. Sekarang ni kartun kalau nak buat, kena kartun yang ada unsur LGBT. Nak buat drama kena ada unsur LGBT. Tahsabuhum jami'ah. Kamu lihat mereka tu macam bersatu padu. Sedangkan hati sesama mereka, wa qulubuhum syatta. Hati sesama mereka berpecah belah.
begitu. Soalan, kalau kita buat atau tinggalkan suatu perkara kerana takutkan neraka dan dambakan syurga, adakah sama beratnya dengan takutkan Allah? It seems like it, tapi rupanya bukan. Lain. Takut Allah ni lain. Nanti kita tengok apa yang surah ini tawarkan, memperkenalkan kepada kita tentang Tuhan, tentang Allah tu bagaimana. Okey. So selain daripada itu, selain daripada Allah reveal kepada orang beriman, kepada kita yang membaca, apa yang ada dalam hati orang munafik, apa yang ada dalam hati orang Yahudi. Kelihatan macam mereka bersatu padu, rupanya mereka pengecut dan hati mereka berbolak-balik, hati mereka bercerai-berai, hati mereka tidak bersatu pun. So itu memberi dorongan kepada orang beriman, sepatutnya kita bersatu padu. Macam mana cara orang beriman nak bersatu padu? Macam mana caranya? La taj'al fi qulubina ghillah. Jangan ada pada hati kami rasa cemburu, dengki dan iri hati kepada orang beriman yang lain. Ini punca utama hati kita orang beriman ni tak bersatu padu. Inilah punca utama hati mereka tidak bersatu padu. Ada rasa cemburu, iri hati, dengki, dendam dan macam-macam penyakit hati. Allah sudah datangkan jalan keluar daripada awal. Tinggal lagi kita sedar atau tak jalan keluar tu. Kan? Tu penyakit hati lah tu. Itulah penyakit hati tu. Dengki, dendam, iri hati. Sakitlah tu semua tu. Tak dirawat, dia jadi kanser. Bara hati yang kronik. Macam mana kita nak bersatu dengan orang beriman yang lain kalau hati kita macam tu? Kan? Kemudian Allah bawa dua parable, dua contoh yang sangat menarik tentang perangai orang munafik, perangai orang Yahudi. Apa contohnya? Kamathalil ladzina min qablihim qariba. Kamathalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Mereka seperti orang-orang yang belum lama sebelum mereka. Kamathalil ladzina min qablihim qariba. Allah kata perangai ini seperti orang dulu yang belum lama. Seperti orang terdahulu yang belum lama sebelum mereka. Siapa ni? Sekarang Allah sedang cerita tentang Yahudi, Bani Nadir. Allah kata mereka ni seperti Yahudi terdahulu macam Bani Qainuqa yang dihalau sebelum ni. Juga sama seperti puak-puak Quraisy yang kalah dalam perang Badar. 1,000 orang, datang 1,000 orang. Lawan 300 orang pun kalah. Dari segi kekuatan nampak gah, tapi kalah juga. Bani Qainuqa 2 tahun sebelum tu dah kalah. Kamathalil ladzina min qablihim qariba. Mereka ni seperti Yahudi Bani Qainuqa yang kalah sebelum ni. Hati tak bersatu. Nampak gah di luar, rapuh di dalam. Zaqu wabala amrihim. Mereka telah merasai. Sekarang ni mereka sedang menderita, merasai balasan perbuatan mereka. Maksud bal sekarang. Dan bal juga bermaksud
Mereka sedang merasai akibat buruk dari kesalahan yang mereka buat sebab menentang Rasulullah dan menentang orang beriman. Kan? Abu Jahal mati waktu perang Badar. Sebab menentang Nabi, mati perang Badar. Mereka dah merasai akibat buruk perbuatan mereka. Dikalahkan dan ramai dari ketua mereka dibunuh. Walahum azabun alim. Bukan hanya sekadar itu. Mereka bakal mendapat azab yang pedih. Kalau tadi melalui kehinaan di dunia, kalah perang, itu tidak memadai. Bukan hanya itu balasan yang mereka dapat, di akhirat kelak mereka dapat azab yang lebih pedih, lebih buruk. Dahsyat. Dahsyat. Kemudian, rebel seterusnya. Kama salis syaitan. Ayat 15 untuk Yahudi. Ayat 15 Allah kata beri peringatan kepada orang beriman. Ini untuk Yahudi Bani Nadir. Mereka akan tewas macam mana Bani Qainuqa. Ayat 16 untuk orang munafik. Allah kata apa yang mereka buat tu, mereka menghasut, mereka bagi janji bulan bintang. Apa yang mereka buat tu, datang jumpa Yahudi, janji itu dan janji ini, seperti syaitan. Orang munafik digambarkan seperti syaitan. Pujuk rayu mereka seperti syaitan. Apa yang syaitan buat? Idh qala linnasi kfur. Tatkala syaitan berkata pada manusia, kafirlah kamu. Bayangkan Allah buat perbandingan golongan munafik yang nak bersekongkol dengan Yahudi seperti syaitan. What? Ya, syaitan. Oh, rupanya kedudukan orang munafik ni lebih teruk. Tuan-puan, kita kalau nak buat perbandingan ni, tidak akan lihat persamaan. Kan, bagai pinang dibelah dua, nak menunjukkan cantiknya tu kan. Kenapa pinang dibelah dua? Bila kalau orang makan sirih, pakai gobek tu kan. Kan dia ukur betul-betul dibelah dua. Dan belahan tu cantik, halus, lembut. Itu nak menggambarkan kecantikan. Benda yang dibanding setanding dengan kecantikan tu, dengan benda yang nak dibanding tu. Yang perbandingan sama dengan benda yang dibanding. Sekarang Allah buat perbandingan. Orang munafik seperti syaitan. Kita pernah dengar ke perbandingan, kita bandingkan orang dengan syaitan? Ada? Ini perbandingan yang sangat dahsyat. Dan ini juga memberi peringatan besar pada kita ni, kita. Yang hasut orang tu sikit, hasut orang ni sikit, kita jadi batu api. Orang tu yang panas, orang tu punya masalah, kita yang panas. Kita hasut dia. Walhal asalnya dia dengan suami dia elok je. Dia jadi batu api. Oh, kau patut macam ni tau, kau patut macam ni. Kau patut macam ni. Dan bayangkan, kalau apa yang kita buat, sikap kita itu,
Ada orang kata, kan, sikap kita itu, kita diingatkan macam ni. Apa yang kau buat tu, macam syaitan tau. Ketika syaitan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah engkau. Falamma kafara, dan setelah manusia itu kafir, berlaku kufur, syaitan kata, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari engkau. Inni akhafullah, sebenarnya aku takut Allah, Rabbal alamin, yang menguasai seluruh alam. Tuan-puan, ayat ni sangat dalam. Kalau di atas Allah cakap orang munafik dan orang Yahudi takut orang beriman, diorang tak takut Allah. Tapi dalam ayat ini, syaitan memberi pengakuan dia takut Allah. Sekarang ni Allah sedang bagi tahu apa? Engkau punya perangai sama level dengan syaitan sampai ke tahap engkau lebih teruk dari syaitan. Syaitan takut Allah. Engkau takut manusia, langsung tak takut Allah. So cuba urut dada, tanya iman. Tanya iman kita ni, aku takut Allah tak? Tak takut. Aku lagi buruk dari syaitan. Syaitan buat pengakuan. Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah. Dan pengakuan itu Allah rakam dalam Quran, terutama ni dalam surah ni. So tuan-puan, selagi mana kita tak capai rasa takut dengan Allah, kita masih lagi pada level lebih teruk dari syaitan. Inni akhafullah rabbal alamin. Tapi ironinya, syaitan bercakap itu setelah dia kufurkan manusia. Dia tak paksa. Dia cuma ajak. Aku pujuk je. Korang yang ikut. Lepas tu, dia cuci tangan. Aku berlepas diri. Aku takut Allah. Dan Allah beri conclusion pada ayat 17. Sebab dah 8.35, saya patut berhenti. Pada ayat 17, sebelum kita sambung topik yang baru. Ayat 18. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa zalika jazaa'uz zalimin. Dan kesudahan keduanya, kedua siapa? Syaitan dan orang munafik. Atau keduanya, orang munafik dan Yahudi. Atau syaitan dan manusia yang tak takut Allah. Fakana aqibatahuma, dan kesudahan keduanya bahawa mereka ditempatkan dalam neraka, kekal dalamnya, dan begitulah balasan makhluk-makhluk yang zalim. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah peringatan tertib dari surah Hasyr supaya kita benar-benar beringat. Barakallahu li wa lakum. Kembali pada moderator. Terima kasih Ustaz. Ada soalan satu. Kita bacalah salah satu soalan ni Ustaz. Adakah dengan menuntut ilmu tasawuf ubat untuk orang munafik soalan pada DKN ni? Boleh jadi kita berusaha untuk tuntut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nak mengubat hati, terutamanya ilmu-ilmu berkaitan dengan akhlak. Kerana dari kita belajar tentang akhlak itu, kita akan belajar tentang bagaimana nak mengenal bentuk penyakit dan cari ubat dia. Dan moga-moga usaha kita untuk mempelajari ilmu-ilmu semacam itu, Allah redha dan Allah keluarkan benih-benih munafik dari hati kita. Wallahu a'lam.
Okay, baik Ustaz. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Nazri. Demikianlah penjelasan atas pengurusan ilmu dari tadabbur surah Al-Hashr bermula dengan ayat 11 hingga ayat 16, yang mana orang munafik ini tidak menepati janjinya terhadap orang Yahudi. Dan semoga ianya memberi kefahaman dan mengambil ibrah darinya. InsyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan seterusnya kita teruskan dengan dengan majlis ilmu kuliah duha, bersambung lagi dengan mengenai topik nikmat udara dalam Quran dan hadis dan sains, ya. Nikmat udara dalam Quran dan sains. Sebentar lagi kita akan berusaha ilmu dengan Ustaz. Dan bagi mendengarkan Ustaz, majlis ini kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.